Bertemu kembali. Baiklah, N5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Terus sahaja langsung bersama Adrian Soidi di RTM Kota Kinabalu. Teruskan, Adrian. Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak dapat mengubah lanskap pembangunan negeri sekaligus merancangkan ekonomi setempat dan menarik pelabur asing. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perekonomian Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris menyatakan peruntukan dalam bajet 2017 bagi meneruskan projek tersebut amat penting. Menurut Dr. Rafiq, pembangunan, penambahbaikan serta penambahan secara holistik infrastruktur seperti jalan raya sama ada di kawasan bandar dan pedalaman turut menjamin kualiti hidup rakyat yang lebih baik. New road construction or upgrading, it means it will give an encouragement, it will attract foreign investment. Okay, it will attract foreign direct investment to enter Sabah because of good quality of road. And because of it, when we have good quality of road, it means we are going to have a lower logistic cost. So that can be an attraction for foreign investors. Dr. Rafiq menyatakan demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas pembentangan bajet 2017 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak baru-baru ini. Menurut laporan ekonomi 2016-2017, Lebuh Raya Pan Borneo sepanjang 117 km di Sabah dan 270 km di Sarawak telah siap dibina sehingga Ogos lepas. Projek Lebuh Raya itu merangkumi jarak 1,236 km di Sabah dan 1,089 km di Sarawak. Sementara itu, Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM Jangan Sabah menyifatkan bajet 2017 sebagai sesuatu yang realistik selepas mengambil kira keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu. Yang di-Pertua DPIM Jangan Sabah Datuk Seri Haji Jenar Haji Lamdah menyatakan penyediaan sejumlah peruntukan kepada golongan usahawan dapat membantu pembangunan ekonomi negara. Sehubungan itu, golongan muda digesa membangunkan dan meningkatkan perniagaan mereka dengan menyertai pelbagai program pembangunan usahawan. Datuk Seri Haji Jenar menyatakan penglibatan usahawan kecil dan sederhana akan mewujudkan persaingan sehat dalam ekonomi negara. Sebenarnya, syarikat-syarikat kecil Bumi Putera SME ini harus mengambil peluang. Sebab kalau mereka tak mengambil peluang, artinya mereka akan tersisih dari segi penggunaan dana tersebut. Datuk Seri Haji Jenar bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu sebagai mengulas bajet 2017. Dalam pembentangan tersebut, beberapa peruntukan diumumkan bagi tujuan pembangunan usahawan di negara ini yang disalurkan kepada beberapa agensi pelaksana. Antaranya Yayasan Penjajah dan Peniaga Kecil Satu Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, Teraju dan Mara. Projek Loji Air Jempangah Batu 58 Beaufort yang kini siap lebih 90% itu dijangka beroperasi sepenuhnya awal tahun depan sekaligus menyelesaikan masalah air di kawasan tersebut. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Datuk Kamarlin Haji Ombi, yakin loji yang dibina dengan kos RM229 juta itu dapat disiapkan mengikut jadual. Ini telah diberi jaminan oleh Jabatan Air dan juga kerajaan, termasuk juga pihak yang bertanggungjawab. Dan saya penuh yakin bahawa loji air di beberapa tempat termasuk di daerah Beaufort ini akan siap walaupun sedikit masalah dari segi kaki tangannya. Datuk Kamarlin menyatakan demikian ketika mengulas kebimbangan penduduk di kawasan tersebut susulan kes tangkapan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap pegawai tertinggi dan kanan jabatan kerajaan berkaitan baru-baru ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Graduasi Pra-Universiti SMK Beaufort di Beaufort.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman meluangkan masa menghadiri upacara penghormatan terakhir bekas Ketua Polis Kuala Lumpur Mendiang Tan Sri Henry Chin di Rumah Pengkebumian Fort Lucio, Batu 2, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu pagi tadi. Datuk Musa yang tiba di pusat ini kira-kira pukul 9.30 pagi meluangkan masa kira-kira 20 minit untuk memberi penghormatan dan berjumpa Puan Sri Shirley Ching Hua Chen serta anggota keluarga mendiang. Turut hadir memberi penghormatan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Raymond Tan Syukiah, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Insinyur Edward Yong Oi Fah. Tan Sri Henry Chin 79 tahun menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 6.04 pagi Ahad lepas di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM Kuala Lumpur akibat strok. Mendiang yang meninggalkan seorang isteri, sepasang anak lelaki dan perempuan dan 4 cucu akan dikebumikan di tanah perkuburan Cina di Batu 5.5 Jalan Tuaran Khamis ini. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan.